Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran bin Jasir Afian. Saya ingin membentangkan pengenalan kajian tentang Ibnu Sina. Pengenalan kajian ini terbahagi kepada 3, iaitu makluman kajian, objektif kajian dan juga pembahagian kajian. Kita pergi ke makluman kajian. Ibnu Sina atau nama penuh beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau adalah seorang cendekiawan Islam yang sangat terkenal di dunia dan juga dikenali sebagai Abi Cina di negara barat. Nama beliau sering menjadi sebutan di seluruh penjuru dunia sejak dahulu lagi. Selain itu, beliau berjaya mengubah lanskap perubatan suatu ketika dahulu dan digelar bapa perubatan moden kerana hasil kajiannya masih digunakan dalam teknologi perubatan sehingga ke hari ini. Di samping itu, bidang utama beliau ialah bidang perubatan. Tetapi Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan dan pakar dalam bidang lain seperti matematik, sains, geometri, logik dan fiqh. Kita pergi ke objektif kajian. Objektif kajian ada 5 objektif, iaitu mengkaji tentang riwayat hidup Ibnu Sina. Ini dapat mengkaji tentang biodata beliau, iaitu nama penuh beliau, tarikh lahir, tempat lahir beliau, bangsa dan juga usia ketika beliau wafat. Objektif yang kedua ialah mengkaji tentang sifat pribadi Ibnu Sina. Ini dapat mempelajari tentang sifat-sifat pribadi beliau yang rajin mempelajari ilmu, taat beragama dan sebagainya. Objektif yang ketiga, mengkaji tentang sumbangan Ibnu Sina terhadap peradaban Islam di dunia. Oleh itu, dapat mempelajari tentang sumbangan beliau dalam bidang perubatan dan juga dalam bidang ilmu dan pemikiran. Di samping itu, objektif yang keempat dapat menerangkan tentang kewafatan Ibnu Sina. Dengan ini dapat mengetahui tentang bilakah usia beliau wafat dan di manakah beliau wafat. Objektif yang terakhir dapat membuktikan bahawa Ibnu Sina ialah yang telah memperkembangkan peradaban Islam di dunia. Ini dapat menggambarkan beliau adalah orang yang telah memperkembangkan peradaban Islam di dunia dan juga boleh dijadikan contoh kepada seluruh manusia. Okey, kita pergi pembahagian kajian. Pembahagian kajian ini terbagi kepada 2, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ini membicarakan dan menghuraikan tentang sejarah dan latar belakang Ibnu Sina. Oleh itu, bahagian ini akan menceritakan latar belakang, sejarah dan asal usul beliau sehingga beliau terkenal sebagai tokoh Islam yang banyak berjasa untuk masyarakat pada zaman ini. Untuk bahagian B pula, membicarakan dan mengkaji pengaruh Ibnu Sina dalam pelbagai bidang. Tambahan pula, dalam bahagian B ini juga dapat menganalisis impak dan sumbangan yang telah disumbangkan oleh Ibnu Sina kepada masyarakat pada masa kini, sehingga kajian beliau masih lagi digunakan pakai sehingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Syuib dan saya akan meneruskan dengan bahagian A, iaitu latar belakang kajian. Latar belakang kajian iaitu asal usul Ibnu Sina. Nama beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina, atau yang lebih dikenali sebagai Ibnu Sina di timur atau Avicenna di barat. Beliau merupakan seorang bangsa Parsi dari etnik Tajik. Beliau juga merupakan seorang tokoh yang sangat dikenali dan pakar dalam pelbagai bidang ketika hayatnya. Beliau telah dilahirkan di Afshanah, Bukhara pada 23 Ogos 980 Masihi bersamaan 370 Hijrah. Beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi di Hamazan, Iran, ketika beliau berusia 58 tahun dan beliau juga telah dimakamkan di Iran. Bapa beliau iaitu Abdullah berasal dari Balagh yang kemudiannya telah berpindah ke Bukhara. Beliau merupakan seorang gubernur di Kharmaisan, Bukhara ketika zaman kerajaan Samariyah.
Pada 1000 Masihi bersamaan 390 Hijrah, bapa Ibn Sina telah meninggal dunia, dan selepas itu Ibn Sina telah pun mulai berpindah ke Khawarizmi, Jurjan, Raid dan Hamdan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Daniel dan saya akan menceritakan tentang sejarah hidup Ibn Sina. Pendidikan Ibn Sina bermula seawal usia 5 tahun dengan mempelajari dan menghafaz Al-Quran serta puisi-puisi Arab dan Parsi yang dipelajari secara persendirian. Sewaktu berumur 10 tahun, Ibn Sina telah menguasai pelbagai ilmu seperti ilmu tasawuf, fiqah, tafsir dan usuluddin. Bapa Ibn Sina dapat melihat kebijaksanaan dan bakat beliau dalam menuntut ilmu sejak beliau kecil lagi. Abu Abdullah An-Natli adalah antara guru yang diupah bapanya untuk mengajarkan beliau. Setelah itu, beliau menuntut ilmu falsafah, matematik, politik, kedokteran, logik dan fizik sehingga bercecah umur 16 tahun. Kerana minatnya yang begitu mendalam terhadap ilmu perubatan dan metafizik, beliau meneruskan pelajarannya dalam bidang tersebut. Selama 5 tahun beliau telah dikenali sebagai ahli falsafah dan tabib di Bukhara. Di kehidupan awal Ibn Sina, ketika beliau baru berusia 18 tahun, Ibn Sina telah menjadi seorang doktor. Nama Ibn Sina mulai dikenali selepas beliau berjaya mengubati Sultan Bukhara yang merupakan salah seorang pemimpin dinasti Samaniyah di Bukhara yang menghidapi penyakit dalam perut baginda. Sultan Bukhara lantas memanggil beliau bagi menghadap baginda untuk merawatnya. Sejurus diubati oleh Ibn Sina, barulah Sultan Bukhara sembuh dari penyakitnya. Kejadian tersebut telah mengejutkan ramai orang kerana peristiwa itu, Ibn Sina telah dilantik menjadi doktor istana dan diberi kebebasan menggunakan perpustakaan istana yang kaya dengan pelbagai ilmu. Bagi insan yang sentiasa dahagakan ilmu seperti Ibn Sina, peluang keemasan tersebut digunakan oleh beliau dengan sebaik mungkin. Beliau menghabiskan keseluruhan masanya dengan membaca, menghafal dan merujuk pelbagai jenis buku-buku penting di perpustakaan, terutama sekali buku yang sukar didapati di luar istana. Oleh kerana kepakaran dan kehebatan Ibn Sina dalam bidang kedokteran, banyak gelaran yang telah diberikan kepada beliau. Gelaran yang diberikan kepada beliau dalam bidang perubatan adalah Pangeran Para Doktor dan Raja Ubat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Daniel Irfan bin Nazim dan saya akan menyambung bahagian A, iaitu latar belakang dan sejarah hidup Ibn Sina. Di Eropah, Ibn Sina digelar sebagai bapa perubatan moden dan beliau juga turut digelar sebagai Al-Said Al-Rais yang berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud guru kepada para raja kerana beliau pernah menguasai hampir semua bidang ilmu yang ada di dunia. Ibn Sina juga aktif dalam bidang politik dan penulisan. Ini dapat dilihat kerana beliau pernah dilantik sebagai menteri sebanyak 2 kali. Dalam kerjaya politiknya, beliau bukan sahaja pernah dipecat, malah juga pernah dipenjarakan. Sepanjang beliau dipenjarakan, beliau telah berjaya menghasilkan 3 buah buku atau kitab. Antara kitabnya ialah Kitab Ashifa, iaitu kitab perubatan, dan Kitab Al-Adawiyat Al-Kalbiyah, iaitu kitab penawar. Selain itu, pada hari Samsul Daulah meninggal dunia, penggantinya menawarkan Ibn Sina untuk meneruskan untuk menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi, Ibn Sina menolak tawaran tersebut. Hal ini telah menyebabkan beliau dipenjarakan dan kemudiannya melarikan diri ke Isfahan. Di Isfahan, Ibn Sina telah berkhidmat kepada Sultan Al-Uddin selama 15 tahun. Dan sepanjang beliau menetap di sana, beliau telah menulis beberapa kitab dan buku. Antaranya ialah Kitab Al-Najat, iaitu ilmu penyerahan, dan Danishnama-i Alai yang ditulis di Parsi. Akhir sekali, Ibn Sina telah meninggal dunia pada 22 Jun 1037 Masihi ketika beliau masih berusia 56 tahun. Beliau meninggal dalam perjalanan pulang ke Hamdan di Iran di mana beliau dimakamkan pada hari tersebut. Sejak kematian Ibn Sina, karya beliau telah diangkat ke seluruh dunia dan sehingga kini karya-karya beliau telah dijadikan rujukan dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris seperti contohnya Canon of Medicine yang telah digunakan di universiti-universiti terkemuka di dunia seperti di University of Oxford in England dan University Frankfurt di Jerman dan juga University Paris di France. Terima kasih kepada Alif dan Imran kerana menerangkan tentang asal-usul Ibn Sina.
Assalamualaikum, saya Muhammad Afiq bin Muhammad Usyari akan meneruskan tentang peranan Ibn Sina dalam sumbangan perubatan. Antara sumbangan Ibn Sina ialah beliau berjaya menguasai ilmu nakli. Ibn Sina merupakan seorang yang tekun dalam mempelajari ilmu. Beliau pernah membaca buku metafizik karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Beliau seorang yang taat agama. Buktinya beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghadapi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Beliau juga telah berjaya menguasai ilmu nakli ketika berusia 18 tahun. Beliau juga seorang yang inovatif. Hal ini dinyatakan kerana beliau banyak melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya pelbagai ilmu terutama dalam bidang perubatan. Seterusnya, beliau juga berjaya menghasilkan beberapa buah karya dalam perubatan. Tetapi yang paling menarik adalah karya yang dinamakan Qarun fi al-Tib. Buku karangannya itu merupakan peraturan perubatan yang terdiri daripada 14 jilid yang dianggap sebagai perhimpunan pembendaraan ilmu perubatan. Ilmu perubatan moden banyak mendapat pelajaran daripada Ibn Sina dari segi ubat, diagnosis dan pembedahan. Seterusnya, karya tersebut digunakan oleh pelbagai negara seperti Sepanyol. Mereka telah menterjemahkan buku Ibn Sina ke bahasa Latin. Buku ini menjadi buku rujukan utama segelintir universiti di Eropah hingga 1500 Masihi. Di samping itu, buku Qarun fi al-Tib juga telah dipergunakan sebagai buku teks kedoktoran di pelbagai universiti seperti Perancis, seperti Sekolah Tinggi Kedoktoran Montpellier yang menggunakan sebagai bahan rujukan pada abad ke-17 Masihi. Seterusnya, untuk poin yang kelima iaitu Qarun fi al-Tib juga turut memuatkan perbincangan mengenai penyakit saraf. Buku tersebut mengajar dan mengenai cara-cara pembedahan dan menekankan keperluan pemecahan luka. Dalam buku tersebut terdapat gambar-gambar dan rajah-rajah yang sekaligus menunjukkan pengetahuan anatomi Ibn Sina yang amat luas dan mendalam. Ibn Sina juga telah menghasilkan buku yang diberi judul Remedies for the Heart yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Dalam buku tersebut, dia telah menceritakan tentang pelbagai penyakit iaitu sebanyak 760 penyakit dan cara untuk mengubatinya. Akhir sekali, antara penemuan beliau dalam farmasi ialah menghasilkan ubat dan preskripsi yang mujarab untuk pemulihan pelbagai penyakit kronik dan ubat bius. Selain itu, beliau juga telah membangunkan teknologi perubatan dengan mencipta benang khas untuk pembedahan dan berjaya mencipta picagari. Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi bin Abdul Aziz. Saya akan membentangkan tentang sumbangan Ibn Sina dalam bidang ilmu pemikiran dan geografi. Ibn Sina telah dikenal kerana sumbangan beliau yang besar terhadap dunia ilmu dan pemikiran. Beliau telah memperkenalkan metod pemerhatian dan analisis dalam bidang perubatan, di mana sebelum ini, bidang ini dipengaruhi oleh falsafah secara total. Metod ini juga kemudiannya telah dimajukan oleh tokoh-tokoh selepasnya. Penyelidikan dan penulisan Ibn Sina telah menggilap kembali bidang perubatan yang kiam malap pada ketika itu sehingga berkembang maju sehingga kini. Ibn Sina juga telah menghasilkan 116 karya dalam pelbagai bidang seperti bidang falsafah, mantik, matematik, astronomi, kimia, fizik, biologi dan sains politik. Karya-karya beliau telah dikumpul oleh Dominican Institute for Oriental Study, sebuah institusi penyelidikan di Perancis pada tahun 1950 di Kairah, Mesir, bagi menyelidik dan menghasilkan hasil usaha beliau. Sebuah universiti di Hungary dinamakan Avicenna College sempena nama beliau sebagai pengiktirafan yang tertinggi. Ibn Sina juga merupakan satu contoh ikonik bila bercakap tentang ilmuwan Muslim yang berinovatif dan bertaraf global. Walaupun terpalit dengan kontroversi yang berkaitan dengan fahaman falsafah Aristotle beliau sehingga disangkal keras oleh Al-Ghazali, tidak menafikan jasa dan bakti beliau serta sumbangan beliau yang telah dinikmati sehingga generasi terkini. Dalam bidang geografi pula, Ibn Sina dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan sumbangan terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan baharunya. Beliau juga merupakan seorang ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubung dan berasal dari gunung ganang dan lembah-lembah.
Malahan, beliau telah membuktikan kemampuannya dalam mengemukakan satu hipotesis atau teori pada waktu itu yang gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Herodotus, Aristotle sehinggalah Ptolemaios. Jadi itu saja pembentangan dari saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Nabiha binti Mat Zaini akan menyambung ke bahagian yang seterusnya, iaitu sumbangan dan pengaruh Ibnu Sina dalam bidang ilmu kimia dan juga geologi. Sumbangan Ibnu Sina dalam bidang geologi dan kimia memang tidak dapat disangkalkan lagi. Ini menurut A.M.A. Susteri, iaitu karangan Ibnu Sina dalam ilmu pertambangan ataupun lebih dikenali sebagai mineral menjadi sumber geologi di Eropah. Beliau juga meninggalkan penemuan-penemuan yang bermanfaat dalam bidang kimia. Menurut Ruben Levy, Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu sama yang lain. Setiap logam tersebut mempunyai pelbagai jenis dan berbeza mengikut sifat-sifatnya. Penerangan tersebut juga telah memperkembangkan ilmu kimia yang telah dirintis sebelumnya oleh Jabir Ibnu Hayyam yang merupakan bapa kimia Muslim. Selesai dengan bahagian sumbangan dan pengaruh Ibnu Sina dalam bidang ilmu kimia dan juga geologi. Seterusnya, saya sambung ke bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan. Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa Ibnu Sina telah banyak memberikan sumbangan yang besar terhadap tamadun Islam, terutamanya dari segi ilmu perubatan. Beliau seorang yang tidak mengenal erti putus asa. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau begitu berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari sesuatu ilmu dan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibnu Sina juga seorang yang berinovatif kerana beliau telah banyak menghasilkan karya dalam pelbagai bidang ilmu, lebih-lebih lagi seperti yang disebut sebentar tadi dalam bidang ilmu perubatan. Selain itu, Ibnu Sina turut merupakan seorang yang taat akan agama. Beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ketika menghadapi permasalahan dalam menyelesaikan sesuatu perkara, maupun apa jua yang dihadapinya. Beliau juga banyak menghabiskan masa di masjid untuk memohon petunjuk daripadanya. Tambahan pula, Ibnu Sina memiliki akal yang cergas dan gigih dalam mempelajari sesuatu ilmu. Ini dibuktikan apabila Ibnu Sina pernah membaca buku metafizik hasil karangan Aristotle sebanyak 40 kali. Ibnu Sina turut mahir dalam bidang anatomi, iaitu ilmu yang menjelaskan mengenai kedudukan organ dan tubuh badan manusia. Beliau juga adalah orang pertama yang melakukan kajian terhadap penyelidikan mata dan juga fungsi mata. Walaupun Ibnu Sina terkenal dengan ilmu perubatan, beliau juga seorang yang pakar dalam aspek matematik, falsafah dan juga agama. Oleh yang demikian, Ibnu Sina adalah salah seorang tokoh unggul yang boleh dijadikan suri teladan serta dicontohi oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira peringkat usia, kaum, bangsa, agama maupun negara. Hal ini dikatakan sebegitu kerana dengan mencontohi serta mengikut jejak langkah Ibnu Sina, ketamadunan dapat dikekalkan, bahkan dapat diterajui dengan lebih baik lagi, serta dapat melakukan banyak penambahbaikan demi kelestarian setiap tamadun ini. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam haruslah turut mempunyai semangat untuk berusaha dan tidak mudah berputus asa seperti Ibnu Sina. Jelasnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan, malah kehebatan dalam bidang falsafah juga mengatasi gurunya sendiri, iaitu Abdul Al-Nash Al-Farabi ataupun lebih dikenali sebagai Al-Farabi. Maka selesai dengan bahagian kesimpulan tersebut, tamatlah sudah penerangan dan perkongsian daripada saya, Nur Nabiha binti Mat Zaini. Terima kasih.